Terima kasih Dr. Zalina dan terima kasih kepada semua kerana dapat bersama pada hari Jumaat ini 23 hari bulan Disember, siri yang ke-70 sejak kita bermula. Terima kasih kerana bersabar untuk bersama kita pada hari Jumaat. Ada yang sentiasa dapat meluangkan masa pada setiap hari Jumaat dan ada yang akan menonton atau mendengar rakaman yang kita sediakan dalam portal. So terima kasih juga kepada Timbalan Pengarah JPWPKL Dr. Zalina kerana hujung-hujung tahun ni mungkin dia ada masa lebih sedikit dan dapat bersama dengan kita pada Jumaat ni, dan saya jangka penyampai kita untuk hands-on ialah Cikgu Sari ya. So terima kasih juga kerana mungkin kalau tak silap saya ini kali keempat ya Cikgu Sari atau kali ketiga dah. Kali keempat kalau tak silap saya. Saya dah lebih kurang boleh jangka dah. So tuan-tuan dan puan-puan, tajuk saya pada petang ini ialah pendidikan di antara realiti dan harapan. Dalam sebuah buku yang saya suka dan saya baca banyak tahun dahulu, dan baru ini bila saya baca satu artikel dalam surat khabar pada hari Ahad yang lepas, maka ia membawa saya ke satu pemikiran untuk nak kongsikan apa tu harapan dan apa realiti dalam pendidikannya. Harapan daripada pendidikan. Apa yang diharapkan oleh orang ramai sebenarnya dan apa kajian yang menunjukkan. Dan dalam buku The Way Schools Work oleh Bennett dan Likong. Very interesting dari perspektif sosiologi. Kita tak boleh lari ya. Pendidikan ni dia sangat luas. Dia berkait dengan psikologi, dia berkait dengan sosiologi, dia berkait dengan falsafah. Waktu bila kita ke universiti atau ke IPG dan kita belajar, kita tidak boleh lari daripada tunjang-tunjang dalam pendidikan untuk memahami bahawa pendidikan itu tidak hanya wujud daripada satu mazhab yang tertentu, tetapi kita perlu melihat pendidikan secara luas. Dan kita perlu faham tunjang-tunjang tentang falsafah pendidikan, sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan, ya, dan semua aspek lain supaya kita faham pendidikan secara menyeluruh. Kalau tidak, kita memahami pendidikan hanya dari perspektif yang sempit. Kita dalam pendidikan selalunya kena melihat pendidikan dari satu perspektif yang luas dan think global but act local. So kita tahu dalam erti kata konteks dan konsepnya ialah apa. So next slide please. So ini artikel yang saya terbaca dalam surat khabar pada hari Ahad oleh Profesor Madya Dr. Muzaffar Syamelo daripada USIM ya. Stop burdening our students. 18 hari bulan Disember. Beliau menyuarakan bahawa kadang-kadang kita melihat sesuatu berlaku di luar sana, kita rasa bahawa perkara itu harus diutarakan, harus dimasukkan dalam kurikulum kita dan sebagainya. Tetapi kalau kita memahami pendidikan, if we understand education, understand schools and schooling, what is the nature? Apa sebenarnya the nature of education? Kita tahu bahawa kurikulum kita tu kalau kita masukkan tu, akhirnya mungkin nampak macam pasar malam nanti. Banyak gerai. Sesiapa boleh bayar sewa dan boleh buka gerai. Dalam pendidikan kita tak boleh lakukan begitu. Kerana pendidikan, kalau ada sesuatu yang berlaku tu di luar, kita tidak boleh anggap sentiasa bahawa pendidikan atau sistem pendidikanlah merupakan ubatnya. Pendidikanlah merupakan perkara yang boleh menyelesaikan segala masalah yang berlaku di luar pagar sekolah, dalam masyarakat dan sebagainya. Next slide please. So kita tahu, dan saya pernah tunjukkan framework ini sebelum ni pun, ramai yang terlibat dalam nak memastikan keberhasilan di peringkat sekolah, iaitu kepimpinan di sekolah, kepimpinan sistem, dan yang paling luas dan besar ialah kepimpinan stakeholder
dan pihak yang berkepentingan. Seperti juga bidang-bidang lain, ramai yang mempunyai pandangan, pendapat tentang pendidikan. Duduk di kedai kopi pun, seseorang itu sanggup nak memberi pandangan dan pendapat beliau. Kerana pendidikan itu menjadi macam hak milik setiap individu. So, memahami perkara tersebut, kita tahu bahawa asasnya dalam menghasilkan pelajar berprestasi tinggi atau peningkatan keberhasilan sekolah, ramai yang memainkan peranan, termasuk ibu bapa. Dan bagaimana kita nak memastikan atau sekurang-kurangnya nak menghala ke arah yang sama. Dalam bahasa Inggeris kita selalu kata, how can we be on the same page? Same page tentang matlamat pendidikan. Tentang apa realiti dan harapan pendidikan. Adakah kita mempunyai satu matlamat yang sama? Mungkin jalan nak sampai ke matlamat tu boleh berbeza-beza, tapi matlamat tu kita tahu apa yang kita harapkan. Adakah ia falsafah pendidikan kebangsaan yang terbaik sekali? Kita nak ahli masyarakat yang terbaik. Kita tak boleh daripada sistem pendidikan kita melahirkan semua engineer, semua doktor dan sebagainya. Kita melahirkan ahli masyarakat yang akan menjadi ahli masyarakat pada masa depan itu dalam pelbagai tugas dan pelbagai kerjaya. Dan setiap individu itu ada peranan beliau. Next slide, please. Maka saya kongsikan daripada buku Bennett dan LeCombe apa yang mereka kata tentang the different schools of thought bila memahami pendidikan. Bennett dan LeCombe dalam penulisan mereka mengatakan bahawa ada 4 mazhab bila mereka melihat dan harapan mereka daripada pendidikan melalui kurikulum yang mereka utarakan. Kalau model social melioris, mereka yang pegang kepada model ini, pada pandangan ini, pada kepercayaan social melioris, mereka anggap sekolah dan pendidikan di sekolah adalah satu tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah atau gejala sosial yang berlaku di luar. Kalau banyak sangat jenayah di luar sana, maka mereka rasa sekolahlah patutnya tempat di mana pelajar perlu didedahkan tentang bahayanya melakukan jenayah dan sebagainya, keburukan jenayah dan sebagainya. Dan kalau berlaku banyak kemalangan atau penyalahgunaan dadah, maka mereka mengharapkan macam dalam sistem persekolahan adanya kelab anti dadah. Kalau di luar sana kita mau masyarakat kita keluar melancong, maka mereka harapkan bahawa tertubuhnya kelab melancong di sekolah. So the school adalah macam microcosm of society. Untuk nak membetulkan kalau yang gejala sosial atau nak mengutarakan sesuatu yang boleh boleh diperhebatkan macam yang tentang pelancongan. Model yang kedua, mereka yang percaya kepada model ini, para pendidik yang percaya pada model ini, social efficiency model, mereka jangka bahawa pendidikan itu seharusnya satu tempat atau sekolah yang boleh memberi pelajar ilmu dan kemahiran supaya mereka boleh dapat kerja setelah tamat pengajian. Dalam kemahiran-kemahiran yang telah dibina dan telah dibangunkan dalam pelajar. So, social efficiency, mereka lihat pendidikan sebagai satu proses untuk dapat kerja. Social melioris sebagai satu proses untuk nak menyelesaikan gejala sosial. Datang pula model yang ketiga, the humanistic model. Apa yang mereka harapkan? Mereka kata bahawa sekolah atau pendidikan atau kurikulum harus berfokus kepada pewarisan nilai daripada satu generasi ke generasi akan datang. Bila sesuatu mereka lihat pada kohort pelajar tidak ternampak nilai-nilai tersebut, maka mereka yang percaya kepada mazhab ini rasa kecil hati bahawa nilai tidak diutamakan dalam pendidikan. So values are important. Mereka sentiasa mengharapkan nilai yang ada pada
masa mereka dididik terus diwarisi dan ada turun-temurunnya nilai-nilai tersebut. Datang pula kita ke model yang keempat, apa yang mereka harapkan, the developmentalist model. Mereka yang percaya dalam developmentalist model ini harap bahawa setiap pelajar mempunyai bakat, setiap pelajar mempunyai kebolehan. Maka sistem pendidikan harus mengupas, harus membawa kepada bakat yang ada pada seseorang murid itu, kebolehan yang ada pada seseorang murid itu, dan maka ia dapat mengoptimumkan kebolehan setiap orang murid. Itu adalah kepercayaan mereka yang memegang kepada developmentalist model. So, daripada empat-empat, kalau saya diizinkan, 4 mazhab ini, maka mereka ada pemikiran, ada tunjangnya sendiri, apa harapan mereka daripada pendidikan. Tetapi, apa realitinya? Bukan mudah kita nak memenuhi semua kehendak mazhab-mazhab ini tentang pendidikan, khususnya apakah harapan daripada sistem pendidikan kita. Soalan itu yang keluar. Mungkin juga kita memegang sedikit kepada mazhab social melioris, kita pegang juga kepada mazhab social efficiency, kita pegang juga kepada mazhab humanistik dan juga kepada developmentalist. Maka kita jadi satu terminologi yang kita gunakan ialah satu pendekatan eklektik, satu campuran, satu kombinasi kesemuanya. So saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan soalan tersebut. So apakah harapan kita? Kita kena cari yang terbaik daripada sistem pendidikan kita, apa yang kita boleh beri, lagi pula dalam zaman teknologi yang berkembang dengan begitu pesat, kadang-kadang kita takut kita sebagai pendidik ketinggalan jika dibandingkan dengan murid kita sendiri, kerana ilmu itu ada di merata-rata. Kalau pelajar hari ini hanya dengan meneroka internet boleh dapat banyak maklumat yang mereka inginkan. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa buah buku dan bila saya tinjau tentang apa yang mereka tulis, memang menyeronokkan. Saya belum sendiri baca buku ini, tapi saya rasa kalau saya dapat peluang nak baca, ia akan memberi satu gambaran tentang pendidikan masa depan. Nowadays, what people call learning is forced on you. And everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. But everyone is different. So how? Ini pandangan Isaac Asimov dalam buku The Rowing Mind. Nowadays, what people call learning is forced on you. And everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. And everyone is different. So bagaimana? Bukan mudah kalau kita nak buat personalized learning, kerana itu akan mengambil satu pendekatan yang berbeza. So, banyak penulisan yang akan memberi kita gambaran tentang the future of education. So, saya suka nak baca juga apa yang ditulis dalam buku The Element, Ken Robinson. A passionate celebration for the wide spectrum of human ability and creativity. Which current educational models, mazhab mana, consistently limit and try to fit into predetermined boxes. Kita dah corakkan di mana kita nak letak pelajar-pelajar kita kotak-kotak tu. Extricating rather than encouraging young people's unique abilities and talents. So dalam satu bacaan ni sudah termasuk mazhab developmentalist, mazhab yang humanistik, mazhab social efficiency, dan juga mazhab social melioris. Unique abilities itu. So tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke yang terakhir. So banyak penulisan tentang ini. Hari ini saya nak bacakan ungkapan yang saya selalu bacakan, iaitu buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Kita boleh dapatkan ilmu daripada pelbagai pihak.
marilah kita sama-sama meneroka kerana ilmu itu akan membina idea, akan mencorakkan pemikiran kita. Dan pada hari ini saya nak baca apa yang Plato tulis, ya. The most effective kind of education is to play among lovely things. So ini semua falsafah dalam pendidikan. Itu saja daripada saya pada petang Jumaat ni. Terima kasih kepada semua. Harap perkongsian saya ini membawa makna kepada apa yang saya cuba luangkan. Sekian, terima kasih.